Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada semua penonton-penonton pada petang yang mulia ini. Pertamanya kami lafazkan Alhamdulillah dengan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pelbagai kurniaan nikmat yang tak terhitung banyaknya, antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat serta yang mengikut jejak langkah dari kalangan orang Islam yang dirahmati Allah sekaliannya. Saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, dalam lembayung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementelahan lagi kita berada begitu hampir dengan satu bulan yang cukup mulia, Ramadan Al-Mubarak. Bagi yang sedang bekerja, anda sebenarnya adalah sedang berjuang untuk negara. Bagi yang sedang duduk diam-diam di rumah, anda juga menyumbang untuk negara. Justru marilah sama-sama kita bersabar untuk sedikit masa lagi dalam menghadapi dan memutuskan rantaian COVID-19 ini. Sahabat Nabi bernama Anas ibn Malik radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sebaik sahaja datangnya bulan Rejab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Mafhumnya, ya Allah, berkatkanlah bagi kami pada bulan Rejab dan juga bulan Sya'ban, serta berkatilah kami juga pada bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Ahmad dalam musnadnya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Ramadan Al-Mubarak, satu bulan yang bakal menjelang. Saya pasti ramai yang terkenangkan saat sambutan Ramadan pada tahun-tahun lepas. Malam-malam kita sama-sama berkumpul di depan kaca televisyen, seperti malam ni lah sebagai contoh, menunggu pengumuman dari penyimpan besar Moho Raja-Raja Yang Mulia Datuk Syed Dania Syed Ahmad mengumumkan tarikh permulaan puasa. Mungkin satu soalan yang orang selalu cakap, apa agaknya warna baju beliau malam ni? Itulah kreatifnya orang kita zaman sekarang ini. Umat Islam dan seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi dan saya hormati, daripada Suhaib, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Mafhumnya, pelik dan ajaib keadaan orang yang beriman, kerana semua urusannya adalah baik belaka, dan dia tidak berlaku kecuali orang yang ada iman. Kalau dia dikurniakan nikmat, kelebihan, nescaya dia syukur, sudah barang tentu akan jadi baik baginya. Sebaliknya, apabila ia terkena mudarat, maka kesabaranlah yang menghiasi dirinya, maka baik juga baginya. Positif dan sentiasa syukur, itulah tema bagi Madrasah Ramadan pada diri saya bagi tahun ini. Mesti bersifat positif dan kita syukur. Someone, somewhere,
right now is fighting for his or her life. You still have yours, so be thankful and spend it in the obedience of Allah. Alhamdulillah. Kita bakal menyambut Ramadan dengan new normal. Sudah pastinya agak sukar bagi kita dalam membiasakan satu perkara yang tidak biasa. Namun saya yakin ada hikmahnya. Kepada frontliners, sesibuk mana pun anda, jangan lupa untuk bersahur. Pada sahur itu ada barakahnya. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Anda perlu kuat untuk kami demi negara. Kepada ibu-ibu di rumah, jangan lupa ajak sekali suami dan anak-anak menyiapkan menu sahur. Barulah meriah dapur insya-Allah pada awal pagi. Pastikan ada peluang walaupun sedikit untuk menunaikan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada sejuzuk daripada malam bangkitlah untuk kamu lakukan tahajud sebagai tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Tuhan kamu bangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji. Bilakah saat terakhir kita sekeluarga sama-sama menunaikan salat tahajud, bermunajat kepadanya? Saya yakin dengan Ramadan new normal ini, kita boleh sama-sama laksanakannya. Jangan lupa doakan untuk Malaysia. Semoga wabak COVID-19 berarak berlalu pergi dari kamus kehidupan kita. Sepanjang Ramadan mungkin ada yang kepenatan bekerja, terutamanya frontliners yang kita kasihi. Puasa tetap wajib mengikut kemampuan, tapi diharuskan berbuka puasa apabila tak mampu melaksanakan puasa sepanjang hari tersebut, atau dikhawatiri sekiranya meneruskan ibadah puasa akan menjejaskan fokus dan kemampuannya untuk merawat pesakit. Qada'lah hari kemudian kalau berbuka. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Mak buat apa di rumah di siang Ramadan? Kadang-kadang kita ada anak, ada kawan kita nama mak. Dia buat apa rasa-rasanya di siang hari bulan Ramadan? Takkanlah nak main Twitter saja. Maka bacalah Al-Quran sama-sama. Kita ajak adik, kakak, abang. Mungkin boleh buat tadarus Al-Quran. Bukan sekadar itu, mak dan ayah boleh dengar dan betulkan bacaan anak-anak. Sambil itu bolehlah buat pertandingan hafazan Quran. Bukanlah 30 juzuk, tapi surah Inna Ataina ke, surah Kausar, surah Ikhlas yang pendek-pendek. Dan pendengarkanlah pada atuk dan nenek di kampung melalui Skype. Sekarang ni moden sangat, jadi mudah bincang pun melalui apa yang kita kata video conference dan seumpamanya. Ramadan adalah bulan yang amat istimewa. Di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk buat sekalian manusia. Benarlah firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Umat Islam dan seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi, Ramadan adalah bulan ujian kepada kita. Ujian untuk menjaga akhlak dan tutur kata. Kerana temperature kemarahan tu mudah naik. Dek kerana lapar.
Mungkin kita penat beratur di pasar raya, letih menunggu dalam kereta bila lalu roadblock, atau marah kepada sesiapa sahaja. Tapi ingatlah, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita apabila kita masuk fasa puasa, as-siyamu junnah fala yarfus wala yaskhab wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun marratain. Puasa itu ibarat perisai. Janganlah kamu mengucapkan kata-kata kotor, keji dan tak enak didengar. Dan jangan pula sibuk bertengkar. Jika ada di antara kamu memaki, mengajak berkelahi, maka hendaklah kamu katakan kepadanya, sesungguhnya aku berpuasa 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, buat masa ini tidak ada lagi jus tebu Kak Mah di Bazar Ramadan, Taman Suria Jitra, Martabak Pak Ali di Bazar Ramadan Kampung Baru KL, serta Bazar Ramadan di seluruh negara. Saya ulang, tidak ada Bazar Ramadan pada tahun ini. Pun begitu, alhamdulillah, perkhidmatan penghantaran makanan atau e-hailing termasuk bagi restoran makanan segera masih dibenarkan seperti biasa. Jangan pula berkumpul untuk membeli juadah berbuka puasa. Tak ada gerai yang akan beroperasi. Mungkin Ramadan inilah waktu kita semua boleh mencipta menu baharu dan menikmatinya bersama keluarga. Encik Ali boleh tempah nasi Arab, sedekahkan kepada Ah Chong. Aunty Tam boleh tempah KFC, sedekahkan kepada Puan Wani. Encik Nordin boleh tempah nasi kerabu, sedekahkan pada Angka Mutu. Ramadan adalah bulan sedekah dan berkongsi kegembiraan dengan sesiapa sahaja sekeliling kita. Cuma ingatan saya kepada rakyat Malaysia, jangan kita membazir. Makan dan minumlah seadanya. Umat Islam dan seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi dan saya sayangi, waktu malam boleh kita isi dengan pelbagai ibadah. Kalau sebelum ini Pak De rajin datang solat di masjid, inilah masanya Mak De dan anak-anak solat berimankan kepada Pak De. Pak De pun takkanlah asyik surah Al-Ikhlas atau At-Takasur sahaja. Boleh jadi bacaan pun boleh tiru cara imam-imam Mekah, Syekh Bandar Balela, Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Ali Jabir dan lain lagi. Barulah seronok Mak De di belakang dan anak-anak untuk salat bersama dengan Pak De. Hilang rindu untuk berterawih di masjid. Ramadan ini Ramadan kita dan kitalah yang mencorakkannya. Walaupun apa yang saya sebutkan ini hal yang amat mudah dan remeh-temeh, percayalah satu hari nanti anda akan menitiskan air mata bila mengenangkan saat emas bersama keluarga masing-masing dalam tempoh sebegini. Bagi yang jauh dari keluarga, usah jadikan PKP ini satu halangan. Eratkan ukhuwah melalui sidang video bersama insan-insan yang tersayang. Kita sedang memasuki Ramadan dalam era new normal. Tak ada solat fardu berjemaah di masjid. Solat jemaah dan solat tarawih berjemaah di masjid setakat ini dan dalam waktu PKP. Dan surau dalam tempoh PKP ini. Tak ada juga majlis berbuka puasa seperti biasa di masjid, iftar dan surau dalam tempoh PKP ini. Tak ada juga moreh yang biasa kita makan, minum selepas tarawih dalam tempoh PKP. Alternatifnya, hidupkan ibadah dan tradisi Ramadan kita bawa ke rumah kita. Kita semua hendaklah beribadat dalam Ramadan
sebagaimana sedia kala kerana ia adalah usaha memelihara agama hifzuddin dan juga dalam maqasid syariah. Namun memelihara nyawa hifzun nafs juga adalah penting ketika ini. Akhirnya kita akan dapat satu jawapan. Matlamat hifzuddin takkan tercapai kecuali hifzun nafs. Benarlah kata Sayyidina Ali rahimahullah, ad-dinu ussun wa sultanu harisun fama la ussalahu famahdum wa ma la harisalahu fada'i. Ini juga disebut oleh Imam Al-Ghazali. Agama itu sebagai asas. Pemerintah adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada asas akan runtuh. Sesuatu yang tiada penjaga akan hilang. Justru mafhum daripada ini juga menjaga agama bersekali dengan menjaga jiwa, menjaga nafsu, menjaga manusia, menjaga nyawa, itu adalah amat-amat penting. Sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, sejujurnya saya mahukan Ramadan yang terbaik untuk umat Islam di Malaysia. Saya bersyukur kerana anda semua dapat memahami dan bersama-sama kerajaan Malaysia untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19. Bayangkan tuan-tuan, apa yang kita dengar, Masjidil Haram yang kita tergiang-giang dengan solat tarawihnya, Masjidin Nabawi, bahkan di negara-negara Arab, semuanya mengambil cara yang sama supaya sembahyanglah di rumah buat masa ini. Yakinlah Allah melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita doakan. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita dengan sifat ketabahan yang tinggi, kesabaran yang puncak, dan sentiasa mematuhi perintah dan juga apa yang disebut oleh kerajaan, agar kita sentiasa benar-benar dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Sila soalan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Faizal dari Bernama. Soalan saya, mungkin Datuk boleh explain SOP penghantaran makanan bersedekah amal jariah di bulan Ramadan. Kedua, mungkin Datuk boleh explain program dapur iktam di kawasan wilayah untuk asnaf, rakan jalanan dan B40. Terima kasih. Okey. Isu yang pertama berkenaan dengan SOP penghantaran makanan dan sedekah pada bulan Ramadan. Satu hadis Rasulullah SAW ditanya, ayyu sadaqati afdal? Apakah sedekah yang paling afdal? Jawab baginda SAW, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana pada bulan Ramadan ini pahalanya digandakan oleh Allah. Maka budaya sedekah ini bukan semata-mata berlaku kepada orang Melayu, tapi saya katakan seluruh masyarakat dan umat di dunia ini. Jadinya dalam situasi seperti PKP ini, sedekah boleh kita lakukan sebagaimana kita lakukan dalam masa kita tempah GrabFood dan seumpamanya, dan alhamdulillah online pun ada, dan kita boleh ambil alamat dan suruh mereka hantar. Maka cara itu adalah cara yang mudah. Begitu juga dengan cara apa yang kita katakan ada NGO ataupun musaadah yang kami adakan, musaadah COVID-19 oleh JAKIM, musaadah Khaira oleh PPZ, di mana kita bayar pun kepada mereka secara online ataupun terus kepada sasaran yang kita bagi. Maka ini juga cara kita selesaikan masalah. Timbul soalan yang kedua berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai dapur it'am atau masak di masjid untuk jamuan kepada orang ramai.
Sebenarnya kita telah mengambil satu ketetapan berdasarkan kepada keputusan kabinet yang saya sebut hanya di wilayah persekutuan dahulu, iaitu kita telah menubuhkan dapur it'am. Dapur it'am ini dengan makna dapur yang kita masak, kita agihkan kepada penduduk setempat, mereka yang tinggal setempat. Jadi cara yang kita buat adalah masjid seperti biasa ditutup, dikunci pintunya. Petugas yang berhak, yang terhak seramai 6 orang, yang mana jaraknya dijaga, memakai dengan pakaian mask, dengan glove. Begitu juga kadang-kadang sebelum daripada itu dengan sanitizernya. Dan pemasaknya pula memakai topi ataupun kita kata gak kepalanya ditutup dan jaraknya dijaga. Kemudian selepas waktu asar yang dibungkus di dalam bungkusan, kemudian ada wakil yang akan ambil tanpa beratur. Mereka akan agihkan di tempat masing-masing di kawasan di kita kata taman masing-masing. Apa yang kita bajet selama ini, kita gunakan hampir 72 buah masjid dan surau, di mana masjid tersebut yang jaga betul-betul SOP. Bahkan ada injek bagi pemasak itu taipoknya. Tak cukup dengan itu, kerjasama dengan DBKL. Dan kemudian apa yang kita buat ini secara umumnya selesai sahaja diagih-agihkan, dan cara pengagihan juga mengikut SOP. Dengan cara ini kita belanjakan lebih kurang dalam 2.16 juta selama 30 hari dengan bajet RM1,000 sehari di satu-satu masjid. Dan kita boleh untuk menyelesaikan lebih kurang setiap hari 25,200 keluarga. Dan kalau kita daratkan kepada 4 sahaja dengan anak-anak, seolah-olah kita telah menanggung dalam satu hari di wilayah persekutuan hampir 100,000. Bayangkan kalau 30 hari bermakna hampir 3 juta. 3 juta itu dengan jumlah yang kos yang amat minimum. Dan kita nak bina hubungan keakraban dan juga sifat yang kita kata new normal dalam bentuk kita mengagihkan makanan. Walaupun kita tak ada lagi seperti sebelum ini iftar beramai-ramai di masjid, berkerumun, tetapi kita tukar patternnya, caranya, uslubnya, yang juga setiap mereka yang berkehendak, berkeperluan akan dapat untuk makan dan minum dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Datuk Seri Ashraf daripada RTM. Persoalan saya menjurus kepada solat tarawih. Umum telah mengetahui jemaah di masjid dan surau tidak dibenarkan. Sudah pasti akan ada lokasi-lokasi ataupun pejabat-pejabat yang ada pihak yang mengamalkan solat tarawih secara berjemaah. Jadi mungkin pihak kementerian ataupun ada caranan tersendiri kepada jemaah-jemaah yang cuba untuk mengadakan solat tarawih secara berjemaah itu. Dan kedua, mungkin boleh relate sekali dengan berkaitan dengan maqasid syariah, berkaitan dengan agama dan juga nyawa itu. Mungkin ada masih lagi yang kurang arif mengenai dengan itu. Okey. Pertama sekali, kita tidak halang untuk ibadat. Yang kita tekankan di sini ialah cara pelaksanaannya. Sembahyang. Hatta sembahyang jemaah pun dibenarkan, iaitu di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Takkanlah anak lapang, suami ada, isteri ada, ibu ada, bapa, seorang-seorang duduk jauh sembahyang seorang-seorang. Sembahyang jemaah lah. Mereka pun tahu keadaan keluarga masing-masing, dan kalau boleh adalah jarak-jarak sikit. Ini dibenarkan. Cuma yang kita kata kita jaganya sekarang ialah konsep sembahyang berjemaah beramai-ramai.
yang jumlahnya cukup besar, yang mungkin membawa kepada tersebarnya semula wabak yang akan menatijahkan perkara ini tidak berkeselesaian dan mungkin akan mengambil tempoh yang lama. Jadi kita kena beza antara solat tarawih berjemaah di rumah, itu tak ada masalah di tempat kediaman masing-masing. Cuma untuk membentuk dalam skala yang besar di tempat-tempat terbuka awam yang kita kata seperti di masjid di surau, memang tidak diadakan seperti begitu. Jadi untuk itu saya dengan rendah hati mohon kepada rakyat Malaysia supaya patuhlah apa yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dan yang kedua yang saya nak sangat, tuan-tuan doalah kepada Allah, mudah-mudahan wabak ini selesai dan kita rindukan masjid dan surau boleh beroperasi seperti sedia kala jika sekiranya kita berada dalam keadaan keselamatan daripada wabak ini. Isu yang kedua berkenaan dengan kaitan antara menjaga agama dan juga menjaga jiwa. Kami nyatakan bahawa menjaga agama ini memang penting dan patut. Kita kena semayang, kita kena puasa, kita kena haji, kita kena ibadat. Tetapi di sana ada satu bab yang dinamakan syarak. Syarak ini hendaklah dipenuhi dulu. Saya beri contoh. Kita kena semayang berdiri. Semayang fardu, semayang zuhur, asar, maghrib, isyak kena berdiri. Tapi kerana kita sakit, tak boleh bangun, dek kerana kita gauk ke, atau adalah penyakit menyebabkan kita mampu duduk, maka kita duduk. Tapi semayang tetap semayang. Duduk pun tak boleh. Mungkin kerana pening sangat, kita perlu berbaring. Kita semayang cara berbaring. Ini dijawab dalam hadis Imran bin Husain. Salli qa'imah, fa illam tastati' fa qa'ida, fa illam tastati' fa ala jambik. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kamu semayanglah dalam keadaan berdiri, tapi kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu atas lambung rusuk kamu. Artinya syarat asas semayang berdiri, tapi oleh kerana berlaku seperti ini dibolehkan. Sama juga seperti haji. Kita tak pernah pergi ke Mekah buat haji dan kita cukup syarat, tapi tiba-tiba tidak ada istita'ah, kemampuan di situ, perjalanan tak aman, wabak begitu banyak berlaku. Maka Allah sendiri sebut, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah menjadi kewajiban kepada manusia menunaikan haji bagi mereka yang ada sabil, yang ada kemampuan, yang cukup syarat-syaratnya. Bila kita tengok macam itu, maka sifat agama Allah ini adalah mudah. Dia tidak membebankan dan tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklifkan kepada seseorang melainkan dalam ruang lingkup kemampuan dia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan bagi kamu pada agama itu kesukaran. Ada alternatifnya. Yang penting kita laksanakan mengikut dalam kadar yang telah dinyatakan. Maknanya kalau kita faham macam itu, bukanlah kita tidak disuruh semayang, jangan puasa, tidak. Tapi kita alihkan semayang berjemaah itu daripada masjid ke rumah kita. Jadi dengan suasana seperti ini saya lihat, bukan semata-mata di sini, tapi Syekhul Azhar sendiri dengan lajnah ulama-ulama besar Azhar dalam seminggu lepas telah mengeluarkan satu deklarasi atau resolusi yang menyatakan bahawa himpunan ramai-ramai, khususnya di masjid, di surau atau di musalla atau di tempat solat, dalam situasi COVID ini
tidak dibenarkan. Siapa yang memahami cara yang lain, maka sebenarnya ia tidak menepati ruh syariah sendiri yang sebenarnya menjaga nyawa dan juga menjaga kehidupan manusia agar berlaku keselamatan dan kebaikan. Itulah jawapan saya berkenaan dengan isu ini. Ada lagi soalan? Okay. Saya nak ucapkan terima kasih semua. Jazakumullahu khairal jazak. Kalaulah esok puasa, saya nak ucapkan selamat berpuasa dan sama-samalah kita tingkatkan ibadat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.